Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan hidayah, diberikan ilmu, diberikan iman dan masih diberikan kehidupan yang indah ini. Hari ini saya terbaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud dalam sunannya daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan mungkin juga hadis ini diriwayatkan dalam buku-buku sunan yang lain, wallahu taala alam. Di mana Nabi SAW menyatakan ataupun Jabir menyatakan, hadis ini hadis marfu' tapi marfu' fa'li. Jabir menyatakan nahan Nabi an yujassas al-qabru wa ayyubna alaihi wa yuq'ad alaihi wa ayyubna alaihi. Maksudnya Nabi SAW melarang ataupun menegah kubur dikapurkan. Nah, Nabi yujassas al-qabru, yujassas daripada perkataan al-jis. Al-jis ni makna kapur. Yang ni kubur dikapurkan, diputihkan, disimenkan yang kala putih tu. Orang zaman dulu dia guna kapur. Kapur ni sejenis simen putih zaman dulu. Jadi Nabi melarang kubur dikapurkan, ya. Wa ayyukan alaih, kubur juga tidak boleh diduduki di atasnya. Wa ayyubna alaih, ataupun dibina binaan di atasnya, ya. Baik, hadis ini hadis yang sahih. Dan para ulama dalam memahami hadis ini, mereka telah mengeluarkan hukum berkaitan dengan kuburan, di mana mereka sepakat bahawa kubur ada kehormatannya dan kita wajib memeliharanya. Seumpama disebut dalam Syarah Riyadhus Salihin. Kerana hadis ini juga disebut dan dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin dalam bab tak boleh buat binaan di atas kuburan dan tak boleh mengapurkannya. An-nahyu an tajsis al-qabri wal bina' alaih. Itu bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dan di bab hadis ini dan beberapa hadis yang lain, yang mana para ulama sepakat bahawa kubur mesti dipelihara. Kehormatannya itu. Ya, dan dia tidak boleh dikapurkan, tidak boleh diduduki di atasnya dan tidak boleh disimenkan. Baik. Para ulama majoriti memakruhkan kubur dikapurkan. Begitu juga kubur dibuat binaan di atasnya. Ya. Kita ketepikan dulu bak duduk tu. Kerana ada sikit sebanyak perbezaan antara duduk dan dua yang lagi. Beza, ya. Baik, dikapurkan atau dibina di atas, binaan ke atasnya dimakruhkan oleh majoriti para ulama. Kerana ilahnya kata mereka ialah az-zinah wal khuyala. Kerana perhiasan dan membawa kepada bongkak, sombong, nak tunjuk. Sedangkan nak tunjuk kubur ni bagus, cantik. Sedangkan al-maut laisa maudi'an lizalik. Sedangkan kubur bukan tempat untuk, ataupun kematian atau kubur itu sendiri bukanlah tempat untuk bermegah-megah atau untuk dibuat perhiasan. Satu bentuk pembaziran. Dan tak perlu sama sekali. Kuburan bukan tempat perhiasan dan juga bukan untuk kita khuyalak sesama kita. Adapun Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla mengharamkan. Kerana bagi beliau dan yang distandardkan dalam mazhab Az-Zahiri, larangan mengapurkan kubur dan membuat binaan ke atasnya bukan sekadar khuyalak atau zinah, tapi ia adalah zari'ah kepada kesyirikan. Maka dia mengharamkan kerana larangan ini berasas kepada penegahan Nabi SAW daripada ta'zim al-kubur, mengagungkan kubur. Yang mana ta'zim al-kubur, mengagungkan kubur ini zari'ah ila syirki, membawa kepada kesyirikan, lalu diharamkan. Walaupun beliau tidak sepakat atau selari dengan majoriti para ulama, tapi pendapat beliau adalah yang terbaik bagi saya. Kerana larangan ini bukan sekadar zinah atau khuyalak, tapi lebih daripada itu, itulah larangan untuk kita daripada mengagungkan kuburan kerana ia adalah pintu kepada kesyirikan. Ya, jadi pengharaman itu, wallahu ta'ala alam, walaupun dia tidak majoriti, tapi lebih menepati sebenarnya. Terutama jika kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Nabi larang kuburan baginda dijadikan sembahan. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Nabi larang kuburnya, Nabi doa minta pada Allah, ya Allah jangan jadilah kubur aku sebagai berhala yang disembah.
Itu satu bentuk pengagungan yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi tak benar dia diagungkan semasa hidupnya dan juga selepas matinya. Ya. Kerana itu semua ada zari'ah ila syirki, jalan atau pintu kepada kesyirikan. Dan ia mesti ditutup. Dan itu dilakukan oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Ya. Dan Nabi melarang la taj'alu qabri aidan, jangan kamu jadikan kubur aku sebagai aid, sebagai perhimpunan, tempat perhimpunan, tempat bersukaria, tempat pesta. Itu yang kita pelik, ada golongan yang duduk pergi berendam kat kubur tu atas dasar tawasul ke macam mana, Allah Ta'ala alam. Tapi secara zahirnya menyalahi syarak lah. Duduk berendam kat kubur buat apa? Duduk menyanyi kat kubur buat apa? Atau duduk baca mentera pandang kanan, pandang kiri, pandang atas, pandang bawah, duduk baca mentera apa benda? Tawasul apa macam tu? Ha? Nampak? Dan satu lagi, tak boleh duduk di atas kubur. Ini sepakat para ulama, tidak boleh duduk di atas kuburan. Sama juga majoriti mengharamkan segelintir, memakruhkan. Saya kira mengharamkan itu lebih baik, seumpama yang disebut oleh Ibn Utsaimin dalam Syarhul Mumti' dan mungkin juga sebahagian buku fiqh yang lain. Kerana orang yang mati ini ada kehormatannya. Kalau kita duduk di atasnya, tidak menghormatinya. Jadi dilarang oleh Nabi dan ia lebih kepada haram. Jadi ketiga-tiga ini haram sebenarnya. Ya, disebut dalam satu sirah. Dan Nabi sebut dalam sirah masyhur. Bina sini bina masyhur. Orang belajar bahasa Arab, perkataan yang Nabi guna ini bina masyhur. Mana tidak disebutkan orangnya. Kerana larangan ini tak tertentu kepada siapa sahaja, tak tentu kepada masa, tak tentu kepada tempat dan tak tentu kepada mana-mana environment. Hukumnya berjalan setiap masa. Ya. Kerana orangnya tidak penting, sebab itu boleh saya tahzir sesiapa, saya tak sebut nama. Kerana nama tak penting. Sumpama dilakukan oleh Nabi SAW. Siapa sahaja melakukan tidak penting. Yang penting perbuatan itu. Sebab itu Nabi fokus kepada perbuatan. Wa ayyu jassas, wa ayyu benar, wa ayyu kan. Ya. Dan para ulama khusus Al-Wawiyu menyatakan bahawa Nabi memfokus kepada perbuatan itu. Bukan orangnya, bukan tempatnya, bukan masanya. Dan ini adalah larangan yang am. Ya. Jadi kita kena ambil perhatian perkara ini kerana ada golongan yang cuba nak mengagung-agungkan kuburan, nak menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sekadar Nabi dah sebut dalam hadis yang lain. Ya. Al-ardu kullaha masajid illa al-maqbarah wal hammam. Semua tempat ada masjid, melainkan kubur dan tandas. Ya. Jadi kita perlu tahu perkara ini. Jadi sikit sebanyak perkongsian kita, insya-Allah taala. Aku qauli hadza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.